yang murni, atas nama Ilahi kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terenggalu tahun iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita bergerak seiring, tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan makmur, padang thayyibah, walaupun maksud sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Tes, tes. Dengar bercakap. Dengar. Ngajak lah. Sila. Gambar jadi serah. Dah. Ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita meneruskan talaki kita online bersama dengan Al-Fadil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiah bin Haji Hussein pada malam ini, iaitu pada siri yang ke-42. Alhamdulillah. Jadi sebelum saya serahkan kepada Al-Fadil Ustaz, saya nak minta kepada semua yang join ataupun yang sedang berada dalam live pada malam ini untuk kita sama-sama share. Mudah-mudahan dengan kita share ni orang lain juga dapat manfaat, insya-Allah. Dan satu lagi, sebagaimana semua tahu ataupun nampak bawah kuliah kita tu ada nombor akaun dan juga nombor WhatsApp. Jadi sesiapa yang nak bagi sumbangan untuk program-program agama khususnya di Dumlo Gading, boleh bagikan nombor akaun tersebut, ataupun ada apa-apa persoalan, pertanyaan ataupun cadangan boleh WhatsApp ke nombor tersebut. Nombor Lukman tu. Jadi untuk seterusnya saya persilakan Al-Fadil Ustaz untuk meneruskan talaki online kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ila syi'ta sahla. Allahumma ja'alna minas su'ada'il maqbulin wa la taj'alna minal ashqiya'il mardudin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Mang, saudara sebagai pengurusi majlis pada malam yang mulia ini. Pihak penganjur seterusnya yang mengikuti live pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Jadi insya-Allah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi. Kita masih lagi dalam perbincangan berkenaan dengan fardu ataupun rukun sembahyang. Katanya as-sadis,
As-sadis yani ar-ruknus sadis min arkanis salah, rukun yang keenam daripada rukun-rukun sembahyang adalah al-i'tidal. I'tidal. Qa'iman, dalam keadaan seorang tu berdiri, batu mutma'innan, tuma'ninah. Maksudnya antara rukun sembahyang adalah i'tidal, yang mana i'tidal pada asalnya dilakukan dalam keadaan berdiri. Ini bagi sembahyang berdiri. Orang yang sembahyang berdiri, maka i'tidal dia mesti dilakukan secara berdiri. Itu maksud qa'iman. Dalam i'tidal, sebagaimana dalam rukuk wajib kena tuma'ninah, begitu juga dalam i'tidal wajib kena ada tuma'ninah. Maksudnya biar ada perceraian di antara pergerakan bangun daripada rukuk kepada i'tidal dengan pergerakan daripada i'tidal turun kepada sujud. Biar ada perceraian. Maka itu makna tuma'ninah, walaupun sekejap. Lepas tu lagi katanya wala yaqsidu ghairah, dan tidak qasad ia akan selain daripadanya, selain daripada i'tidal. Kita bangun daripada rukuk kepada i'tidal, kita tidak qasad dalam hati kita untuk buat perkara lain. Kalau kita qasad nak buat perkara lain, tiba-tiba kita jadikan perkara itu sebagai i'tidal, ataupun kita jadikan perbuatan itu sebagai i'tidal, maka tidak memadai i'tidal kita. Kena turun semula, bangun balik. Faham? Itu maksud wala yaqsidu ghairah. Falau rafa'ah, maka jikalau mengangkatlah ia, al-musalli, dia mengangkat, yakni mengangkat kepalanya daripada rukuk. Dia tengah rukuk, dia pun angkat kepala. Maksud angkat kepala, dia bangun. Faza'an boleh baca, fazi'an pun boleh baca. Kalau baca faza'an, masdar. Kalau baca fazi' itu dipanggil isim fa'il. Kalau baca faza', maka i'rab jadi maf'ul li ajli. Kalau baca fazi' i'rab jadi hal. Jadi kalau baca faza'an, makna dia benda. Kalau jika dia mengangkat akan kepalanya, maksudnya dia bangun daripada rukuk kepada i'tidal. Kerana faza'an maksudnya kerana takut. Faza'an ay khaufan, kerana takut. Ataupun kerana terkejut. Baik. Kalau baca fazi'an, hal keadaan dia orang yang takut, orang yang terkejut. Jadi kalau fazi' dia wasaf, merujuk kepada orang yang bersifat dengan sifat tersebut. Okey. Sekarang ni dia tu rukuk. Tiba-tiba lipah lalu depan. Allah, kaju tu. Macam ular besar lalu depan. Bangun lalu, bikah bangun lalu tengah rukuk. Kejut kelipah. Jadi dia bangun daripada rukuk kepada i'tidal, adakah benda dia saat itu bangun daripada rukuk kepada i'tidal, dia saat itu qasad untuk melakukan perkara yang lain. Tidak gitu. Dalam hati dia adalah nak lari daripada benda yang menakutkan yang lalu bawah dia tak dia. Tidak gitu. Jelas tak? Maka memadai dak i'tidal tu? Tak. Maka cara dia kena buat apa ni? Turun mula, naik balik. Sebab tu dia kata falau rafa'a fazi'an min syai', takut daripada sesuatu, lam yakfi, maka tidak memadai dah ia i'tidal tersebut. Jawab bagi lau. Tidak memadai, kena turun balik, lepas tu naik balik i'tidal. Habis, jelas. Katanya wa yusannu raf'u yadayhi ma'a ibtida'i raf'i ra'sih. Disunatkan mengangkat dua tangannya bersama dengan permulaan mengangkat kepalanya. Orang tu dalam rukuk, dia sunat angkat tangan. Sunat angkat tangan masa dia bangun daripada rukuk kepada i'tidal, sunat angkat tangan. Kita tempat yang sunat angkat tangan, takbiratul ihram, sunat kita angkat tangan, turun kepada rukuk, naik kepada i'tidal, bangun daripada rakaat sujud rakaat yang kedua kepada rakaat yang ketiga. Tidak gitu. Bangun daripada benda
Daripada sujud pula. Bangun daripada tahiyat awal kepada rakaat yang ketiga. Betul tak gitu? Tempat ni sunat akad tangan. Jadi antara tempat yang sunat akad tangan adalah orang yang ingin melakukan i'tidal. Sunat dia akad tangan. Cuma bilakah waktu dia akad tangan? Sunatnya adalah bersama dengan permulaan mengangkat kepalanya. Allah, sami'allah, gerak je akad tangan. Sami'allahu liman hamidah. Dia boleh faham. Qailan, hal keadaan dia berkata, qailan hala. Dia berkata kan dia? Sami'allahu liman hamidah. Dia baca ni. Masa dia bangkit daripada rakaat kepada i'tidal, dia baca sami'allahu liman hamidah. Apa makna sami'a? Sami'a makna telah menerima oleh Allah kepada mereka yang memuji ia akan dia. Jadi Allah Ta'ala terima mereka yang memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fa'idhan tasaba, apabila intasaba berdiri tegak dah. Qal Rabbana lakal hamd. Jadi ucapan sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, dituntut kepada imam, kepada orang sembahyang seorang diri, dan kepada imam, kepada orang sembahyang seorang diri, dan juga kepada makmum. Sunat baca di belakang. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd. Sebab mana sunat baca gini? Sebab kata Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usallimu, sembahyang sebagaimana melihat aku sembahyang. Dan Rasulullah dalam sembahyang dia baca sami Allahu liman hamidah, fatu Rabbana lakal hamd. Katanya fa'idzan tasabah qal Rabbana lakal hamd. Bila berdiri tegak dah, maka dia berkata Rabbana lakal hamd. Dia ada beberapa riwayat, ada Rabbana wa lakal hamd. Rabbana lakal hamd, riwayat sahih, diriwayat oleh Imam Bukhari. Begitu ya Rabbana wa lakal hamd adalah riwayat yang sahih, juga diriwayat oleh Imam Bukhari. Mil as-samawati wa mil al-ard, Rabbana lakal hamd, Tuhan kami, wahai Tuhan kami, lakal hamd, bagi engkau segala kepujian. Itu makna Rabbana lakal hamd. Bagi engkau ya Allah segala kepujian. Baca, jangan baca dengan mulut saja, biar baca sekali dengan hati. Baru dipanggil ada khusyuk. Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, Rabbana lakal hamd, wahai Tuhan kami, bagi engkau segala kepujian. Mil as-samawati, penuh langit, penuh langit-langit, wa mil al-ardi, dan penuh bumi, wa mil ama syi'ta min syai'in ba'd, dan penuh barang yang menghendaki oleh engkau daripada sesuatu selepas daripada itu. Benda memenuhi langit, memenuhi bumi, benda memenuhi barang yang Allah Ta'ala kehendaki, memenuhi arash, memenuhi kursi, sebagai contoh kan. Baik, itu bacaan. Katanya wa yazidul munfaridu, dan menambah oleh orang yang sembahyang seorang diri. Orang yang sembahyang seorang diri sunat ditambahlah. Manakala orang yang jadi imam, sunatlah ditambah, sebab dia kena muraikan makmum, tidak boleh dia memanjangkan, mesti dia kena ringkaskan sembahyang sebab nak muraikan makmum. Wa yazidul munfarid, menambah oleh orang yang sembahyang seorang diri, ahlat thana'i wal majd, wahai ahli kepujian, wal majd, dan kemuliaan. Itu makna ahlat thana'i wal majd. Ahli kepada kepujian dan kemuliaan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahaqqu ma qala al-'abd, hak yang paling benar apa hak yang berkata oleh hamba. Kulluna laka 'abd, dan semua kami bagi engkau adalah hamba. Kulluna mubtada 'abdun khabar, itu dipanggil jumlah mu'taridah, yang berada di antara mubtada khabar. Ahaqqu mubtada,
la mani'a khabar. Hak yang paling layak apa hak yang berkata oleh hamba, dan kita semua ni wa kulluna laka 'abdan, semua kita adalah hamba bagi engkau ya Allah. Itu maksud dia. Apa hak yang paling benar yang diperkatakan oleh hamba adalah la mani'a lima a'taita. Tidak ada yang penghalang yang dapat menghalang bagi apa hak yang telah engkau berikan. Jadi kalau benda hak yang Allah Ta'ala beri, tidak ada siapa yang menghalang, yang mampu menghalang. Wala mu'tiya lima mana'at, dan wala mu'tiya lima mana'at dan tidak ada yang memberi bagi apa hak yang engkau halang. Kalau benda Allah Ta'ala nak bagi, siapa pun tak boleh nak bagi. Kalau Allah Ta'ala nak bagi, tiada siapa pun yang boleh halang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, dan tidak memberi manfaat akan orang yang mempunyai kekayaan minka di sisi engkau. Minka bermakna indaka, di sisi engkau, al jaddu ada kekayaan. Jadi kekayaan seseorang, dia tidak memberi manfaat kepada orang yang mempunyai kekayaan tersebut di sisi Allah Ta'ala. Baik. Yang memberi manfaat di sisi Allah bukanlah kekayaan yang dimiliki oleh seseorang, tapi amal soleh yang dia buat. Tidak gitu. Habis. Katanya seterusnya wa yusannul qunut, dan disunatkan qunut. Disunatkan qunut fi i'tidali thaniyati subhi, pada i'tidal thaniyati subhi, maksudnya rakaat yang kedua daripada sembahyang subuh. I'tidal rakaat yang kedua sembahyang subuh, sunat kita membaca qunut. Yang mana sunat baca qunut ni adalah selepas daripada kita baca zikir i'tidal. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamd, Allahumma hdina fi man hadait. Nampak? Baik. Wahuwa, dan iaitu kembali kepada qunut adalah Allahumma hdini fi man hadait ila akhirih. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت. Itu yang dimaksudkan ila akhirih, hingga kepada akhirnya, panjang lagi lah. Cuma sebenarnya qunut ni tidak disyaratkan baca doa ni. Apa jua doa tak ada masalah, boleh kita baca. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Boleh tak? Boleh tak? Boleh. Doa makan. Doa kan mesti doa makan. Faham? Kan mesti doa makan. Cuba tengok balik makna, faham balik makna. Allahumma barik lana fima razaqtana. Ya Allah, berkatilah kepada kami pada apa yang engkau telah beri rezekikan kepada kami. Fima razaqtana, pada apa yang engkau, pada perkara pada barang yang engkau telah beri rezeki kepada kami. Minta Allah Ta'ala berkati. Benda yang Allah Ta'ala bagi rezeki, minta Allah Ta'ala berkat. Bukan makan saja. Rezeki kan banyak kan? Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma masalah qunut ni tidak syarat doa ni. Maksudnya apa jua doa boleh dijadikan qunut. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Boleh tak gitu? Boleh. Wal imamu bilafzil jam'i, dan imam dengan lafaz jamak. Jadi Allahumma hdini, kalau lafaz jamak maksudnya Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait. Itu maksud wal imam bilafzil jam'i.
Wasahihu, dan kaul yang sahih adalah sannus salati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi akhir, sunat selawat kepada Rasulullah pada penghujungnya, pada akhirnya, akhir tasyahud tu lah. Tasyahud, akhir kunut. Allah 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 Allah. Itu dia. Bukan akhir tasyahud, akhir kunut. Sunat selawat kepada Rasulullah pada akhir kunut. Itu kaul yang sahih. Namun di sana ada muqabil kaul yang sahih mengatakan tak sunat pun. Habis. Wa raf'u yadayhi, dan wa raf'u yadayhi maksudnya dan disunatkan mengangkat dua tangannya. Masa dia baca doa kunut, dia angkat dua tangan. Angkat dua tangan. Baik. Lepas tu wala yamsah wajhah, dan tidak menyapu ia akan mukanya. Dia doa-doa sembahyang, kita tak sapu muka. Tak sapu dia, tak sapu muka. Jadi wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahu akbar. Tak sunat gitu. Wa anna al-imam yajharu bih, situ dah. Dan kaul yang sahih bahawasanya imam menyaringlah ia imam. Imam menyaring bihi dengannya, dengan benda tadi, dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana? Imam menyaring dengannya dengan kunut lah. Dengan kunut lah. Lepas tu annahu, dan bahawasanya yu'amminul ma'mum, mengucap amin oleh ma'mum li doa, bagi doa itu. Jadi yang doa tu ma'mum ucap amin. Allahumma hdina fi man hadait, amin. Wa'afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Lepas tu wa yaqulu as-sana', dan berkatalah ia makmum akan sana'. Siapa ke tempat puji, maka makmum kata lah. Tahu kan puji nak kata amin juga. Mana start puji tadi? Fa innaka taqdi, itu puji. Maka sesungguhnya engkau ya Allah taqdi, engkau menghukum, wa la yuqda alaik, dan tidak ada dihukumkan ke atas engkau. Faham? Okey, kita dalam doa kunut ada doa dan ada sana'. Doa Allahumma hdini fi man hadait, wa afini fi man afait, wa tawallani fi man tawallait, wa barik li fi ma a'tait, wa qini syarra ma qadait, wa fa innaka taqdi. Start daripada fa innaka taqdi itu dipanggil dia sana', puji. Maka makmum saat itu dia kena kata puji. Untuk imam Allahumma hdina fi man hadait, wa afina fi man afait, wa lana fi man tawallait, wa barik lana fi ma a'tait, wa qina wasrif 'anna syarra ma qadait. Lepas tu fa innaka taqdi. Fa innaka taqdi bermulalah dinamakan sebagai benda sana', puji. Maka yang puji tu makmum saat ni tu kata juga. Faham? Makmum kata, bukan duduk saja makmum. Tapi fa illam yasma'hu qanatah, maka jika tidak mendengarlah ia, makmum saat itu dia akan imam, qanatah, berkunutlah ia. Kalau dia tidak mendengar akan imam, maksudnya akan kunut imam, amiwan dia tidak dengar kunut imam. Imam macam dia tahu. Mayami tu imam doa ikut dang tak keselok. Jadi kalau dia tidak dengar kunut imam, maka dia berkunut. Okay, boleh faham? Sebab hidup jauh kan nak dengar kunut imam, ya kunut diri ya. Supaya dalam masa, dalam ruang dalam sepatutnya dia dengar tu imam, cuma dia oleh kerana dia duduk jauh tak dengar, maka sunat dia kunut, bukan duduk saja. Gitu.
Katanya wa yushra'ul qunut, disyaratkan kunut, disyaratkan wa yushra'ul qunut, dan disyariatkan, dituntut kunut fi sa'iril maktubati, pada baki lagi daripada maktubat, daripada sembahyang fardu. Dia sa'ir dengan makna baki, pada yang berbaki daripada sembahyang fardu. Tadi subuh yang berbaki daripada sembahyang fardu adalah mana? Zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Baik. Jadi maksudnya di sana ada juga zuhur, kunut pada waktu zuhur, Asar, Maghrib, Isya. Kalau subuh tu jelas. Nampak kan? Disyariatkan linnazilati, kerana nazilah, kerana suatu musibah, malapetaka, maka sunat. Kunut ni panggil nazilah. Nazilah makna benda musibah, malapetaka, itu makna nazilah, benda yang menimpa. Macam kita ni musibah besar, nazilah besar ni, benda virus corona, COVID-19, betul tak? Kadang alhamdulillah pergi ke awal tu sungguh juga tu imam duk masjid baca doa. 8 hari setengah aja sungguh. Lepas tu ada doa dah mula-mula tu panjang seorang-seorang tu imam. Allah duk doa. Oh, kita duk doa. Rasanya tengok ke doa saat ni tu. Habis dah COVID. Rupa-rupanya benda. Orang tu langgar, orang ni langgar, orang ni kau banyak pula. Lah sekali dengan tu imam lemah nak doa. doa. Mereka pengusi tekan sekali lagi. Doa pula baru doa. Lepas tu kerek sangat doa, letih untuk pengusi pula khabar. Cukup lah doa. Orang-orang ahli jemaah pula khabar, cukup lah doa. Ada juga. Bismillah. Allah Rabbi. Ni panggil kunut nazilah. La mutlaqan. Bukan semata-mata kunut. Mesti kena ada sebab. Ada nazilah. Ada wabak. Ta'un. Orang minyak ke, sebagai contoh. Kira musibah yang penting. La mutlaqan, bukanlah secara mutlaq. Alal masyhur, di atas kaul yang masyhur. Baik. Itu maksud la mutlaqan. Maksudnya yang selain daripada sembahyang subuh saat ni tu ada gak kunut, tapi kunut nazilah bukan kunut secara mutlaq. Faham tak lagi? La mutlaqan ni. Mesti ada sebab lah baru boleh kunut. Bukan boleh kunut ikut dah. Esok aja kunut. Esok sembahyang zuhur dengan asar baca kunut tadi. Kunut benda. Ada nazilah ke? Ada musibah ke? Ada bala benda ke? Ada masalah ke? Tak rasa lah. Tak benda-benda pun. Saja nak kunut. Boleh tak kita tu? Tak, mana boleh. As-sabi' yang ketujuh. Rukun yang ketujuh adalah as-sujud. Sujud. Rukun yang ketujuh adalah sujud. Wa aqalluhu, dan sekurang-kurang sujud adalah mubasyaratu ba'di jabhatihi, bersentuh sebahagian daripada dahinya. Sebahagian daripada dia yang bersentuh. Sebahagian ni maksudnya buat kau semua dahi, ni dahi. Bukan mesti kena sentuh lah ke sebahagian, apa dah. Jo pakai dia pakai piah gini. Jo. Dia pakai piah gini. Jadi masa sujud tu kena sini sikit. Kena sini sikit. Ada dah. Sekurang-kurang sujud adalah bersentuh sebahagian daripada dahi musallahu, akan tempat sembahyang. Sekurang-kurangnya adalah bersentuh sebahagian daripada dahinya pada tempat sembahyang. Tu sekurang-kurang. Sekurang-kurang sujud. Tidak lagi sekurang-kurang sujud. Katanya muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Fa in sajada ala muttasilin bihi jaza illam yataharrak biharakatihi. Wa aqalluhu mubasharatu ba'di jabhatihi musallahu, atau siapa musalla mana tempat dia? Tempat sembahyang. Fa in sajada, maka jika dia sujud ala muttasilin bihi, di atas benda yang bersambung dengannya, bersambung dengan seorang, dia sujud di atas benda yang bersambung dengan dia, jaz, harus, boleh. Tapi dengan syarat illam yataharrak biharakatihi, jika tidak bergerak ia dengan geraknya. Faham lagi? Dia sujud atas benda yang bersambung dengan dia, benda tu bersambung dengan dia, dia sujud atas benda tu. Dia sujud atas lengan baju sedangkan dia senang pakai baju. Faham tak lagi? Yang mana benda yang dia sujud ni tidak bergerak dengan gerak dia. Dia gerak lagu mana pun tu tidak bergerak, duduk tempat dia. Faham? Katanya fa in sajada ala muttasilin bihi jaza. Situ tinggal. Jaza makna dia harus. Kalau dia sujud di atas benda yang bersambung dengan dia, hukum dia adalah harus. Tapi dengan syarat illam yataharrak biharakatihi, jika tidak bergerak ia dengan geraknya. Jika tidak bergeraklah ia benda yang berhubung dengannya saat itu biharakatihi, dengan geraknya, tidak bergerak, ia bukan muttasilin bihi. Itulah. Maka jika sujud di atas benda yang bersambung dengan seseorang, harus jika tidak bergeraklah benda bersambung diharakati dengan sebab gerak seorang. Kalau seorang tu gerak benda tu, maka boleh kita sujud di atas yang bersambung dengan perkara tersebut. Jelas. Kena nampak? Jelas. Jika dia sujud di atas benda yang bersambung dengannya, benda yang berhubung dengan dia, hukum dia harus. Bila harus? Illam yataharrak biharakati, jika tidak bergerak perkara tersebut dengan geraknya. Kalau seorang tu gerak, benda tu tak bergerak. Tapi kalau seorang gerak, benda tu gerak, maka tidak memadai. Okay, boleh faham? Jadi kalau nak sujud di atas benda yang bersambung dengan dia, kena tengok benda tu gerak dengan gerak dia tak. Kalau misalnya kain dipakai panjang, jubah panjang, bawah tu panjang, tiba-tiba sujud atas tu, tempat tu walaupun bersambung dengan dia tapi tidak bergerak dengan gerak dia kan? Tidak bergerak dengan gerak dia. Katanya wala yajibu wad'u yadayhi wa rukbatayhi wa qadamayhi fil adhhar, dan tidak wajib meletakkan dua tangannya dan dua lututnya, dua tapak kakinya mengikut pandangan al-adhhar. Tak wajib. Wajibnya letak dahi sahaja, sebahagian dahi saja di tempat sembahyang. Tangan wajib dah letak? Tak. Dua lutut wajib tak? Tak. Dua tapak kaki wajib tak? Tak. Itu fil adhhar. Tapi qultu, berkata oleh Imam Nawawi, al-adhharu wujubuh. Pandangan al-adhhar jadi bermakna khilaf di antara Imam Nawawi dengan Imam Rafi'i dalam menterjihkan antara dua pandangan ini. Faham? Imam Nawawi kata lagu mana? Tengok kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Mana? Qultu al-adhharu wujubu wad'i yadayhi wa rukbatayhi wa qadamayhi fil adhhar. Tidak wajib meletakkan dua tangannya, dua lututnya, dua tapak kakinya pada kawal al-adhhar. Tapi aku kata al-adhhar wajib. Wajib kena letak. Dan pandangan hak yang wajib, itulah hak yang mu'tamad. Okay, boleh faham? Jadi ada tak pandangan hak yang kata tidak wajib? Ada. Jadi misalnya kita tengok orang sembahyang nak lipat kaki. Orang sembahyang nak lipat kaki. Masih lagi ada pandangan sebagai ulama kata sah. Sebaik-baiknya kita tegur. Kalau kita tegur memang balahannya. Jadi dia tegur langsung. Sebagai contoh. Cara dia buat surat layang. Payah dia. Buat surat layang dia. Surat layang. Mudah. Atas pandangan hak yang pertama, wajib. Wajib dia meletakkan al-adhharu. Kaul yang al-adhhar adalah wajibnya.
Ini dikata tidak wajib kan? Wujubu wad'i yadayhi wa rukbatayhi wa qadamaihi. Nampak tak? Okey, habis. Allahu a'lam. Jadi pandangan muktamad wajib. Sebab itulah kita buka dalam kitab kecil-kecil tu, tak besar-besar tu. Dia kata anggota wudu, anggota sujud dia apa? 7. Sebab ambil daripada hadis Rasulullah. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zum. Ibrahim tahu kepada aku bahawa aku sujud di atas 7 anggota. Seterusnya kata dia, wa yajibu an yatma'inna wa yanala masjidahu thiqalu ra'sihi wa an la yahwiya li ghairihi. Dan wajib bahawa dia tamakninah. Wajib dia kena tamakninah. Wajib dia kena tamakninah. Dalam sujud, dia ada perceraian di antara turun kepada sujud dan naik. Terakhir mana? Wa yajibu an yatma'inna. Patu wa yanala masjidahu, dan wajib dia kena mencapaikan akan mencapai akan tempat sujud dia siqalu ra'si, oleh berat kepalanya. Dan mencapai akan tempat sujudnya oleh berat kepalanya. Jadi biar kepala berat, kepala ditekankan sedikit. Macam mana kepala berat? Wa yajibu an yatma'inna, wajib dia tamakninah. Lepas tu wayanala, dan wajib dia kena mencapai masjidahu, tempat sujudnya, mencapai oleh siqalu ra'si, oleh berat kepalanya. Berat kepala dia boleh tekan kepalanya yang pada tempat sujud tu. Kalau tak bawa kapah bawah tu jadi kemah kapah gitu. Wa alla yahwiya li ghairi, dan bahawa dia tidak turun kerana selain daripada sujud kan. Dia tidak turun kerana selain daripada sujud. Kalau dia turun kerana selain daripada sujud, sebab ngatuk tengah-tengah sembahyang ngatuk dong, masa dia datang ngatuk nak sembang pakai jadi sujud lalu sebagai contoh kan, maka tak jadi, kena bangun semula. Walau saqata li wajhihi, maka jikalau gugurlah ia, rebahlah ia di hadapannya, wajib al-audu ila al-i'tidal, wajib kembali kepada i'tidal. Kau rebah depan, rebah depan, maka wajib. Lepas tu lepas apabila rebah depan, tiba-tiba dia pakai jadikan rebah saat itu sebagai sujud selalu, maka tidak memadai. Wajib dia kena kembali kepada i'tidal semula. Lepas tu turun sujud semula. Nampak tak kan? Habis. Dan antara benda yang diwajibkan lagi, wa an tartafi'a asafiluhu ala a'alih, dan bahawa tinggilah oleh punggungnya di atas kepalanya. Bahagian bawah dengan bahagian atas kena tinggi bahagian bawah berbanding dengan bahagian atas. Bahagian bawah punggungnya kena tinggi punggung dengan kepala. Kita tak banding. Faham tak? Ini wajib sebenarnya, wajib. Wa akmaluhu, dan hak yang paling sempurnanya sujud, yukabbiru lihawihi bila raf'in. Dia bertakbir untuk turunnya, dia bertakbir untuk lihawihi, untuk turunnya kepada sujud. Allahu akbar, ditakbir. Bila raf'in, tanpa mengangkat, maksudnya mengangkat dua tangan. Masa Allahu akbar turun ke sujud, dia angkat dua tangannya. Lepas tu wa yada'u rukbatai, dan meletakkan ia dua lututnya. Summa yadai, kemudian dua tangannya. Letak dua lutut dulu, baru dua tangan. Nampak tak ni? Nampak Summa jabah tahu, kemudian dahinya, wa anfahu, dan hidung dia. Baik. Kemudian dahinya, patulah baru hidung dia. Itu cara dia kata yang paling sempurna. Wa yaqul, dan diberkatilah ia subhana rabbiyal a'la thalatha. Cuma wa yazidul munfarid, dan menambahlah oleh seorang orang yang sembahyang seorang diri, ditambah hamda, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu, sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu, tabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahumma, ya Allah, laka sajad,
kerana-Mu ya Allah aku telah sujud, wa bika amant, dan dengan sebab-Mu aku beriman ya Allah. Ya Allah, kerana-Mu aku sujud dan dengan-Mu aku beriman, kepadamu, itu baru tu. Walaka aslamtu, dan kepada Engkau aku memeluk Islam. Walaka aslamtu, Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu. Sajada wajhiya lilladhi, telah sujud oleh mukaku kepada yang khalaqahu, mencipta ia akan dia, sawarahu, membentuk ia akan dia, yakni Allah Subhanahu wa taala. Muka kita, kita sujud untuk Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita dan mentaswirkan kita. Sawara makna dia ni buat, membentuk kita, membuat rupa. Baik, wa syaqqa sam'ahu, dan membelahlah ia akan pendengarannya. Belah ni lubang ni. Wa basaruhu, dan penglihatannya terbuka, tutup rapat terbuka. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha berkah Allah Subhanahu wa taala, ahsanul khaliqin, sebaik-baik yang menjadi, yang mencipta. Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Okey, nampak apa ni? Nampak, okey, habis. Seterusnya, wa yada'u yadayhi, dan meletakkan dua tangannya, hadwa mankibai, berbetulan dengan dua bahu. Ini letak dua tangan berbetulan dengan dua bahu. Tak ni? Ni, letak dua tangan masa sujud. Wa yanshuru asabi'ahu, dan dia melepaskan jari jemarinya, madmumatan ilal qiblah. Madmumah, dirapatkan atau hadap kepada kiblat. Dia tidak rapat. Ni rapat. Ni rapat. Nampak dah kan? Rapat petang itu tak rapat. Rapat jangan buka. Rapat. Ada tak di sini? Mana? Mana kata madmumah? Mula-mula silap. Wa yang syuru asabi'ahu, mana kata dia? Yang syuru. Melepas ia akan anak jarinya, madmumatan lil qiblah, dihimpunkan kepada arah kiblat. Cuma wa yufarriqu rukbatai, dan dia tidak merapatkan dua lututnya. Dua lutut dia kena renggang. Lepas tu wa yarfa'u batnahu an fakhidaihi, dan dia mengangkat akan perutnya daripada dua pahanya, wa mirfaqai, dan dua lututnya. Biar akak sikit perut daripada dua paha, dan dua mirfaqai, dan dua siku, an jambai, daripada dua jambai, daripada dua pihak dia. Fi ruku'ihi, pada rakaatnya, wa sujudihi, dan sujudnya. Baik. Nampak tak ni? Ke tak faham? Faham kan? Lepas tu wa tadhummul mar'atu wal khunsa, manakala perempuan dia kena rapat lah. Manakala orang lelaki dia kena renggang. Perempuan khunsa dia kena rapat. Itu makna tadhummul mar'atu wal khunsa. Okey, jadi untuk malam ni kita berhenti sini dulu. Kita nak jawab soalan sikit. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kita cuba tengok jawab soalan. Berkenaan dengan soalan Ustaz, ketika bacaan wajib dalam salat, misalnya Fatihah, ada tak kena sikit-sikit makhraj huruf? Yang tersalah ambil sedikit makhraj huruf lain seperti huruf ta, terambil sikit makhraj huruf ba, tapi masih bunyi ta. Gimana? Baik. Dia kalau sekiranya kesalahan tu kesalahan kecil, tambah-tambah kita orang Melayu ni bukan orang Arab sebagai contoh, maka hal tu masih lagi dimaafkan lah. Ia skala kesalahan kecil masih lagi dimaafkan. Jadi kita sebut makhraj tu makhraj dia dah, tapi tidak sempurna lah, maka hal tu masih lagi dimaafkan. Maksudnya sah lah sembahyang dia. Tapi hak tak boleh dia tukar tu,
huruf kepada huruf yang lain. Wallahu a'lam. Masih lagi dikirakan sah. Masih lagi dikirakan sah. Wallahu a'lam. Okay, kita ada soalan daripada Ustazuna Syekh mana? Okey, Ustazuna Syekh Hafizi Yusuf hafizahullah subhanahu wa ta'ala, perkataan wa yajuzul qasru merujuk kepada a ke ataupun min. Syukran. Jadi soalan malang anda nak jawab soalan ni. Anda katakan ni, kalau ingat-ingat harus qasar dan harus mat pada lafaz amin adalah pada lafaz pada huruf mana yang anda sebut malang? Anda ingat begitu. Lepas tu Al-Fadhil ditanya anda, sebenarnya mat dengan qasar ni pada lafaz a ke lafaz min? Jadi anda cuba buka balik dalam kitab-kitab, ternyata yang disebut sebenarnya bukan pada lafaz min tetapi pada lafaz a. Pada lafaz a, bukan pada lafaz min. Jadi pada lafaz a tu, jadi dia ada dua pandang, dia ada dua lurah. Boleh baca dengan amin atau wazan fa'il, dan boleh baca amin atau wazan fa'il. Gitu. Ana ambil daripada dua contoh, ana nakalkan daripada dua kitab. Dalam kitab Hasyiatus Sabban ala Syarhil Ushmuni li Alfiyati Ibni Malik. Alfiyah Imam Ibn Malik adalah satu kitab yang membincangkan tentang ilmu nahwu dan saraf. Yang mana Alfiyah Ibn Malik disyarah oleh ramai ulama. Antaranya adalah Imam Al-Ushmuni. Imam Al-Ushmuni dibuat syarah kepada Alfiyah. Yang mana syarah kepada Al-Ushmuni dia buat hasyiah oleh Imam Sabban. Imam Sabban. Yang antara kitab yang baguslah, kitab nahwu, nama dia adalah Hasyiah As-Sabban ala Syarhil Ushmuni di Alfiyati Ibni Malik. Yang mana dalam kitab tersebut disebut lagu mana? Tanbih. Fi amin lughatan. Pada lafaz amin ada dua lurah. Amin bil qasri ala wazni fa'il. Lafaz amin dengan qasar, dengan pendek di atas wazan fa'il. Wa amin bil maddi ala wazni fa'il. Dan lafaz amin dengan mad di atas wazan fa'il. Tadi di atas wazan fa'il, ni di atas wazan fa'il. Jadi bermakna mana tempat yang mat dengan qasar tu? Faham? Jadi amin mad. Amin, lepas tu dia qasar. Begitu juga dalam kitab Hasyiah Jamal. Tadi kita ambil dalam kitab nahwu. Kita tengok dalam kitab Hasyiah Jamal, mazhab Imam Syafi'i, Hasyiah Jamal. Ada Syarhil Manhaj. Disebut lagu mana? Wa qala Ar-Rafi'i. Berkata oleh Imam Rafi'i. Al-aslu al-qasr. Asal adalah qasar. Walaupun al-mad afsah, tapi asalnya adalah qasar. Li'anna waznahu fa'il. Kerana wazannya adalah fa'il. Wa amma al-maddu fahuwa min abaniyatil ajam. Adapun mad dia daripada binaan ajam. Di dalam bahasa Arab tidak ada binaan di atas wazan fa'il, tak ada. Jadi binaan lagi tu binaan ajam. Contoh Qabil. Orang nama Habil. Itu nama ajam. Cuba dia faham kan? Jadi pendek kata dia ada berapa? Ada dua lurah. Yang pertamanya amin. Yang keduanya amin. Pendek a atau panjang a. Jadi tempat pendek panjang ni sebenarnya adalah pada lafaz a, bukan pada lafaz min. Wallahu a'lam. Baik, kita ada soalan lagi. Lah. Mana soalan lagi? Akhir kunu ada istighfar, dan istighfar adalah permohonan. Jadi makmum aminkan ke atau baca istighfar? Allahu Rabbi, dah ingat Maulana. Nanti kena tengok semula. Rasa sebut dalam kitab. Tak mari.
Zulfadli, niat imam dan makmum tidak disyaratkan dalam takbiratul ihram kan Ustaz? Boleh dalam mana-mana rukun. Dia gini, dia niat menjadi imam sebenarnya bukanlah wajib, hukum dia adalah sunat. Dan boleh niat menjadi imam dalam takbiratul ihram dan boleh niat menjadi imam selepas daripada takbiratul ihram. Sama juga niat menjadi makmum, hukum dia wajib. Boleh niat dalam takbiratul ihram dan boleh niat selepas daripada takbiratul ihram. Tapi kalau orang tu dah niat lagi menjadi makmum, jangan ikut imam. Kalau ikut tak boleh. Sebab dia bukan makmum. Sebab apa? Dia tidak ikatkan sembahyang dia dengan sembahyang imam, tiba-tiba dia pergi ikut. Itu tak boleh. Wallahu a'lam. Salam. Kebanyakan imam pada fa'inna kata qadhi membaca dengan perlahan. Mohon penjelasan Syekhuna. Ni soalan daripada Ustazuna Al-Fadil Dr. Hafizi Yusof menyebut berkenaan dengan fa'inna kata qadhi. Biasa dalam kunut subuh kita sampai Allahumma hdini fi man Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Lepas tu ramai imam sampai ke fa innaka taqdi dibaca dengan slow. Baik, lagu mana sebenarnya? Sebenarnya baca dengan slow ke baca dengan kuat ke sebenarnya dia masih lagi dalam kategori benda yang tidaklah sampai ke membatalkan sembahyang sebab benda tu sunat. Cuma daripada sudut pengamalan yang disebut oleh ulama fiqh bagaimana? Pengamalan yang disebut oleh ulama fiqh bukan baca dengan sendu. Baca dengan sendu itu tak betul. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait. Itu tak betul. Itu pengamalan tak betul, tapi tak betul saat itu maksud tak betul cakap kasar lah. Tak betul mengikut apa yang ditetapkan oleh ulama fiqh. Okey, boleh faham? Cuma ada sebahagian imam saat itu dia bukan baca dengan perlahan, dia bukan baca dengan perlahan. Kita kata perlahan sebab kita buat perbandingan dengan yang pertama. Tapi tetap dia baca kuat sebenarnya. Dia sebenarnya kunut baca kuat kalau kita di imam. Sebenarnya baca kuat lagi. Maksudnya masih lagi didengar oleh makmum. Dia bukan pelahang. Dia pelahang ni makmum tak dengar dah, dia seorang je. Dia boleh faham. Tapi kalau kita tengok kebanyakan, dia memperlahankan suara dia ketika sampai pada sanad berbanding ketika doa. Doa dia tinggi, lepas tu masa sanad dia perlahankan. Tapi masih lagi dalam kategori nyari sebab makmum dengar. Okey, hal tu masih lagi tidak terkeluar daripada benda pengamalan yang disebut oleh ulama fiqh. Okay, boleh faham? Wallahu a'lam. Perbuatan menahan rambut ketika sujud dikira menambah rukun dalam solat atau tidak? Menahan rambut ke ikat rambut? Apa tu? Selok. Gitu. Kejap, awak tadi tak nak jawab lagi. Itu soalan lain dah. Okey. Jadi masa dia sujud, dia selok. Ada tambah hukum. Dan kalau sekiranya rambut dia menghalang daripada menyebabkan berlapik, maksudnya menyebabkan dia tidak akan sujud atas dahi, tak kena dahi pada tempat sujud, mesti kena selok. Baik. Perbuatan menahan rambut ketika sujud dikira menambah rukun dalam solat atau tidak? Tahan rambut kan ni? Bukan gitu. Sebab dia ada tahan rambut dalam hadis yang Rasul larang adalah ikat rambut. Maksudnya kena lepas. Itu ada. Ada ingat takut tahan rambut maksud tu. Kalau ni ia tidak termasuk dalam menambah rukun salat, itu tak ada masalah. Okey, soalan berikutnya perbuatan. Okey, ni kita jawab dah. Soalan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Batal ke solat kalau nangis sampai keluar hingu? Terima kasih. Nangis sampai keluar hingu tidak batal solat. Menangis tidak membatalkan solat sampai keluar hingu. Tapi sampai keluar suara suara yang boleh difahami ataupun mengeluarkan suara yang boleh diajar dengan satu huruf dan boleh difahami. Baik.
ataupun 2 huruf ke atas, maka ia membatalkan sembahyang. Kalau dengan sengaja lagi dia tahu hukum dia adalah haram. Kalau tidak sengaja dan dia tidak tahu hukum dia adalah haram, maka ia tidak membatalkan sembahyang. Aduh, apa dah buat gitu. Tengok-tengok sembahyang. Mari. Bunyi gitu. Untuk teringat benda apa. Mana lagi kita batal. Tanya Ustaz, jika kita syok niat solat fardu atau sunat, macam mana? Kita syok niat solat fardu ke niat solat sunat? Baik. Jadi sekarang ni kita, kalau kita sembahyang sunat, itu tak ada masalah. Apabila kita sebab sembahyang sunat tidak disyaratkan kita niat nafliyah dia. Tapi kalau sembahyang fardu disyaratkan kita niat fardiyah. Jadi apabila kita syarat niat fardiyah, ketika syok, aku niat fardu ke aku niat sunat, maka tidak memadai lah. Aku boleh faham syok. Syok niat fardu ke niat sunat. Aku niat fardu ke niat sunat. Jadi syok, maka tidak memadai benda niat tersebut. Wallahu a'lam. Jadi kena tengoklah. Syok niat fardu ke niat sunat, sembahyang dia. Sembahyang sunat, jelas lah sembahyang sunat. Kalau sembahyang fardu, tak boleh lah sebab antara dia 3 perkara mesti kena ada dalam niat. Yang pertama qasad, yang keduanya ta'arud, yang ketiganya adalah ta'yin, ataupun yang keduanya adalah fardiyah. Mesti kena niat fardu. Wallahu a'lam. Kata Al-Fadil Ustaz Wan Yusriza, ana sejak dulu ana nyaringkan tanah. Alhamdulillah, sama dengan ana sejak dulu ana nyaringkan tanah. Anda faham tak ini? Tak, anda nyaringkan semua orang. Kita memang kita nyaringkan semua. Tanah tu. Cuma ada imam lain yang pakai buat senyap, ada nyaring. Lebih baik ya. Ada imam. Senyum dah imam. Wallahu a'lam. Gimana? Jadi kalau makmum kata amin ketika boleh gosok akidah, boleh jatuh kafir. Tu tak betul lah. Siapa yang cakap gitu tak betul. Sebab dia yang pertama sekali kita kena terfaham apa makna amin. Amin ni perkenan olehmu ya Allah. Baik. Apa makna sana? Puji. Kok mana jatuh kafir? Kok mana gosok akidah? Dia dalam masalah gosok akidah ni kita tidak boleh main mudah-mudah. Maksudnya tidak boleh kita nak merosakkan akidah, menjatuhkan rosok akidah. Orang yang ucap amin tu. Okay. Kalau misalnya kata tu, misalnya dia kata amin, orang misalnya kata orang tu doa tu benda yang ngarut, benda yang syirik, tiba-tiba dia kata amin. Kalau dia tak tahu benda orang doa tu benda, tapi dia kata amin, adakah jatuh akidah? Rosok akidah? Tidak. Okey, boleh faham kan? Dan benda yang syiriknya, benda yang boleh rosak akidahnya. Ketika soalan dia kata ada orang kabar kata kalau makmum kata amin ketika tu imam memuji Allah Subhanahu Wa Taala, boleh jatuh kufur, boleh jatuh kafir, rosak akidah. Kok mana rosak akidah pun tak tahu. Okey, boleh faham? Alasan dia rosak akidah. Okey, benda amin. Amin ni ada ya Allah perkenankanlah. Maka sesungguhnya engkau saja yang menghukum dan tidak ada hak yang dihukumkan ke atas engkau. Maka Allah Ta'ala sifat dia gitu. Lepas tu kita kata amin, perkenanlah ya Allah. Bukan sifat Allah Ta'ala lagi. Okey, orang yang cakap lagu tu, kalau dia kata boleh rosak akidah dia. Sebab dia gitu. Orang awam ketika tu imam baca fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, dia baca amin tu dia tak tahu benda makna fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Baik. Sebenarnya tak ada sakok pauk pun dia apabila dia kata amin, kalau dia tahu sekali pun makna tak ada sakok pauk pun dengan dia saat itu
menafikan sifat tersebut daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka taqdi, maka sesungguhnya Allah, ya Allah, engkau menghukum, wala yuqda alaik, dan tidak ada tidak dihukumkan. Tidak ada siapa yang dapat menghukum Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala saja yang menghukumkan. Lalu tu makmum kata amin. Perkenanlah ya Allah. Jadi perkenanlah ya Allah, seolah-olah benda tu tak ada lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta benda tu wujud pada Allah Subhanahu wa taala. Tu rasa akidah. You pergi faham kat tu lah. Ya, sebenarnya masalah kita nak kata rasa akidah ni, kita kena faham orang cakap lagu tu saat ni tu dia etikot dah benda tu. Dia dah tahu benda Tok Imam kata pun tak tahu. Betul tak gitu? Tok Imam kata benda pun tak tahu. Ke faham tahu Tok Imam kata benda? Tak. Allahumma dini pun tak tahu mana benda. Lepas apa semayang, amin ya Allah, amin ya Allah, ya Allah, amin. Siap dengan beremang bulu rambut, ya Allah, Tok Imam kuat nak baca doa ni. Dah awak faham tak Tok Imam doa benda? Saya tak faham. Awak tahu tak Tok Imam doa nak suruh tambah bini ramai lagi saat ni tu? Kau tak tahu juga. Faham tak? Jadi tak boleh. Dia bukan mudah untuk kita merosakkan akidah atau nak merosakkan akidah seorang. Jadi hak tu tak betul sebenarnya. Wallahu a'lam. Tak syimak lah, tak syimak. Allah Subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi masa ni kita berhenti sini dulu lah. Okey, terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas talaki online kita pada malam ini, iaitu pada siri 42. Jadi terima kasih kepada semua yang join, yang share dan semua yang terlibat pada malam ini. Mudah-mudahan mendapat ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk akhirnya saya nak minta Ustaz untuk baca doa, dan untuk makluman Ustaz, di kawasan Kuala Terengganu ataupun di Dom Beluh Gading khususnya ada sedikit gangguan bekalan air. Jadi ada paip rosak dan sebagainya. Sama-samalah kita doa semoga dipermudahkan urusan beki paip ni. InsyaAllah, insyaAllah. Tu pergi masak sungai. Patut lain. Betul lah. Bekalan air ni start pada kemarin tak? Start ada kemarin hari ni, dan kata 2-3 hari lagi lah. Dengar-dengar kata lah. Semoga dipermudahkan urusan. Semoga dipermudahkan urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamata wal afiyata fi dinina wa dunyana. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamata wal afiyata fi dinina wa dunyana. Allahumma yassir lana umurana ma'ar rahati li qulubina wa abdanina wassalamata wal afiyata fi dinina wa dunyana. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin rabbil alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan terima kasih kepada semua. Jadi pada malam ini sekadar ni saja dulu. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ini dengan tasbih kafarah dan surat doa. Yang murni atas nama ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian Terengganu Darul Iman, maju berkah berdaya saing.
wajib disyukuri. Nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia. Negeri akan patuh pada thayyibah wa rabbul ghafur. Sejahtera Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian.